Okey, Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan. Pagi ni saya buat sub DB, tambahan sub DB. Okey, kita pakai untuk lay kabel 10mm. Pakai 10mm untuk lay kabel. Lepas tu kita akan tukar semua soket plug. Sebab soket plug ni dia looping 8 Yang ni dia looping 2. Yang ni 4, 7, 8 sekali dengan water pump. Lepas tu 9. Tengoklah switch water heater dia punya kerja. Pakai 13A, orang pakai 15A. Aduh, faham tak? Jadi untuk DB dapur ni dia hanya kawal untuk setakat ni je saya buat. Sebelum ni owner rumah dia buat sendiri. Jadi apa ni? Oleh kerana faktor umur dia tak boleh buat lah benda tu. Jadi dia minta saya buat. Dia follower saya Mada dengan Cikgu Rizal Mah Bayu. Jadi dia dah tahu standard macam mana yang kami buat. Maksudnya kami buat insya-Allah dari segi safety tu selamat dan kita tak akan curi kabel. Itu je standard yang kita buat. Kalau looping pun maksimal 2 je. Sebab dalam ni untuk kita lay submin kita pakai minimum 10mm. Itu je. Jadi kalau tuan-tuan tak dengar suara saya minta maaf sebab saya punya apa ni, earbud tu rosak. Saya pun tak tahu kenapa. Dia jadi perlahan, slow. Beli mahal tapi jadi macam tu pula. Aduh, tak apalah. Jadi saya nak sambung kerja. Saya buat 2 orang ya tuan-tuan. Waktu ni kita pakai soket plug. Satu lagi soket plug. Okey, kita pakai 2.5 untuk soket plug, 1.5 untuk lampu leta cahaya. Okey, kita pakai jenama Echo ni, jenama lama Echo ni kalau tak silap saya. Sirim, owner rumah minta sirim. Cuma jika tuan-tuan nak beli kabel, nasihat saya janganlah beli jenama yang terbaru. Sebab untuk sirim ni semua orang boleh buat. Setakat nak cop sirim, nak letak Suruhanjaya Tenaga ni semua boleh buat tuan-tuan. Saya boleh buat benda tu. Macam mana tuan nak tahu? Kena tengok pada senangnya tuan-tuan kena tengok pada dia punya kupa dalam ni. Kalau yang ni ini 1.5. Bila 1.5 kalau mega kabel dia kasar. Dia punya kupa ni kasar kalau mega kabel. Ini 1.5 ni. Saya nak cerita ni nak bandingkan, nak suruh tuan-tuan faham. Bila kita beli yang kupa ni kasar, kalau kita beli kupa ni kasar, maksudnya dia boleh tahan dengan panas, dia boleh tahan dengan load yang tinggi. Sebab kupa ni nama je kupa, tapi bila sampai tahap dia tetap akan putus, hancur juga. Jadi seboleh-bolehnya tuan-tuan bila nak beli kabel, beli yang cari yang kupa dia ni tebal. Sebab tu ramai orang nak mega kabel. Saya tak beli dah mega kabel terlampau mahal tuan-tuan. Dia naik harga mendadak naik. Saya pun tak faham kenapa PKP ni boleh naik. Jadi sekarang ni saya pakai, kalau yang high quality saya pakai AHF, million ataupun ton. Untuk ton di Kelantan tak ada, dia ada AHF. Okey, saya pun nak sambung kerja. Untuk sub DB kita letak sini. Ini sub DB. Ini dalam sub DB. Kita pakai trunking. Saya pun dah lupa bawa alat dia tu. Tak apalah. Betul alat. Jadi saya nak sambung kerja. Okey, beres. Okey, tuan-tuan, sekarang ni saya dalam bumbung. Kita tarik kabel submin. Kabel submin semua saya letak dalam ni. Dalam pipe. Dalam ni ada hitam, hijau, merah untuk kabel submin. Saya tak pakai trunking sebab saya direct. Okey ni, dia pergi kepada main DB. Sebab apa saya buat macam ni? Yang pertama dia mudah. Itu je. Dia masuk macam tu. Tapi saya pakai ni lah, fleksibel lah tuan-tuan. Ni. Okey, fleksibel yang tahan panas. Lagi satu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Okey, kalau buat kerja dalam bumbung, buat kerja ikhlas. Janganlah buat macam ni tuan-tuan, kesian. Kesian sangat-sangat. Rumah orang tua ni kita buat elok-elok. Kita tengok kabel macam ni je.
Jangan buat macam ni. Sekurang-kurangnya kita buat ikhlas. Walaupun depan kalau macam ni pun dah okey dah. Walaupun nampak tak smart. Okey ni. Sekurang-kurangnya dia sampai pada point. Tapi kalau nak lebih baik, biar dia sampai pada lampu. Ni fly terus ni. Ni. Aduh. Tapi tak apalah. Saya nak buat macam mana. Benda dah lama dah. Tengok ujung sana apa semua. Menjeriti. Jangan buat macam ni lah tuan-tuan. Okay, daripada ujung sana kita tengok ujung sana. Okey ni tengok. Yang sana bukan ni, saya bukan nak tunjuk kesalahan electrician yang dulu. Cuma kita sama-sama menegur. Sebolehnya jangan buat macam ni sebab ni rumah orang tua duduk, anak-anak pun jauh. Sekurang-kurangnya keselamatan dia terjamin. Kita cuba ikhtiar yang sebaik mungkin, itu je. Kalau macam ni tak elok lah tuan-tuan, cari rezeki memang tak elok lah cari rezeki macam ni. Macam ni fly macam tu je. Tak boleh. Okey, kita ada pipe electrician ni dah disediakan semua dah peralatan. Tool dia, apa dia. Pipe, fleksibel, macam-macam dah ada. Kita cuma masuk je. Okey, jadi itulah, saya bukan nak cari salah orang lain. Cuma kita sama-sama menegur electrician. Kita sama-sama naikkan nama electrician supaya orang tak pandang serong pada electrician ni. Okey. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah pun jam pukul 4.45. Saya pun dah nak balik. Kerja ni pun start lewat datang je awal. Start tu lewat. Sebab apa? Sebab ada tertinggal barang. Itulah. Itu kesilapan saya lah. Jadi untuk sub-DB kita dah pasang. Ni kabel submin. Kabel submin kita pakai 10mm. Neutral, live dan earth semua kita pakai 10mm. Kita buat betul. Cuma untuk setakat ni kita cuma sempat pasang untuk trunking atas je. Saya tetap akan main trunking sebab mudah. Mudah satu, walaupun kos dia mahal, tak ada masalah. Tapi yang kita nak buat tu mudah. Yang kita nak pasangnya, yang kita nak buat untuk soket plug yang ni. Soket plug semua yang kat dapur ni kita akan tukar balik. Kita akan tukar kabel. Pakai soket plug yang asal. Cuma kabel je tukar. Sebab daripada owner rumah dia minta buat macam tu. Lagi satu untuk lampu kita pakai 1 MCB. Lepas tu exhaust fan. Okey, tu exhaust fan. Kita pakai 1 MCB. Yang C16 ni semua untuk soket plug. Yang ni untuk litar cahaya, lampu dan exhaust fan. Kita dah buat asing. Exhaust fan sebab apa kita buat asing, kita tak nak looping dia punya neutral dan light earth. Sebabnya exhaust fan saya akan pakai soket plug 13A dengan kabel 1.5. Itu je. Bila kita, untuk exhaust fan tak ada masalah sebab di atas. Orang tak akan pakai lah benda tu. Sebab di atas senang. Lagi satu untuk sub DB. Ni dia. MNDB. Okey, ni dia punya MNDB. MNDB dia follow spec. Alhamdulillah. Dia pakai edding betul. Okey, edding dia pakai 10mm. Untuk edding ni owner rumah sendiri yang buat tuan-tuan. Harga apa semua ni dia follow kita punya YouTube. Lepas tu Mah Bayu punya YouTube. Mother Engineering punya YouTube. Saya tak boleh cari benda ni dekat Kelantan. Saya nak kena tanyalah. Okey, apa yang dia buat tu memang okey lah. Dia follow spec betul. Sesetengah tu owner rumah dah ubah. Untuk ding dia pakai 10mm. Cuma untuk root je. Cuma untuk tanam root dia tak ada alat. Jadi dia tanam macam tu. Tempoh hari kita dah datang untuk set visit. Kita cek dia punya ding tak dapat bacaan. Walaupun kita set kepada 200. Jadi ding tu nanti owner rumah akan fikir balik lah macam mana. Okey, yang ni kita akan dismantle. Kita akan buka balik kotak ni. Kita akan pakai yang metal clad. Dia nama Davis 18W. Saya ingat RM10 benda ni. Rupanya ratus. Mahal juga. Okey, ni dia punya 18W tuan-tuan. Semak. Mana-mana rumah yang nak pakai boleh nak pakai. Owner rumah ni dia banyak follow saya punya YouTube. Jadi dia tahu kenapa kena pakai metal clad. Kenapa untuk ding kena buat bawah 10 ohm. Kena pakai kabel minimal 10mm. Dia tahu sebab dia selalu follow kita punya YouTube.
Mah Bayu punya YouTube, Madil punya YouTube. Dia selalu follow. Lepas tu dia pernah follow Encik Nazmi LNBS. Lepas tu ABR. Banyak dia follow. Majoriti untuk anak didik Mah Bayu dia follow. Owner rumah ni dia pandai elektrik dan elektronik. Melibatkan elektrik, banyak yang owner rumah dah buat sendiri. Jadi oleh kerana faktor umur, dia minta saya buat lah. Jadi untuk saya buat tu hanya untuk dapur. Dia minta buat untuk dapur, soket pelak di dapur je. Tidak termasuk yang luar. Yang luar tak perlu buat dah. Jadi untuk tuan-tuan di luar, apa yang ilmu yang tuan-tuan dapat melalui YouTube, itu adalah bonus. Tuan-tuan pegang lah. Sekarang ni dia banyak ilmu. Orang tu cakap macam ni, electrician tu cakap macam ni. Jadi nak senang, tuan-tuan follow Suruhanjaya Tenaga je. Senang, itu je. Pegang satu buku ST Suruhanjaya Tenaga, tuan-tuan follow je, senang. Tak perlu nak cakap, oh ni cakap macam tu, oh ni cakap macam ni, jadi pening. Tuan-tuan orang umum yang tak tahu basic elektrik, dia akan jadi pening. Sama je, saya dulu pun macam tu. Tapi bila kita dah tahu step by step, insya-Allah kita boleh ubah sedikit sebanyak pendawaian dalam rumah kita. Okey, jadi itu je perkongsian. Jadi saya ingat nak kongsikan untuk ni, untuk soket 3 pin. Okey, soket 3 pin, insya-Allah dipanjangkan umur, diberikan kesempatan masa oleh Allah, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan soket 3 pin ni. Apa kebaikan dia dan apa yang boleh apa ni? Boleh memudaratkan keuangan dan elektrik di rumah anda. Okey, dari saya Zahra Engineering. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Hari ini saya tak sempat siap. Sepatutnya boleh siap lah sebab benda sikit ada masalah-masalah yang saya tak boleh elak. Saya nak buat macam mana, saya cuma merancang, Allah yang tentukan. Jadi dari saya Zahra Engineering, seandainya anda berminat dengan perkhidmatan kami, anda bolehlah menghubungi pada nombor yang kami letakkan di bawah video ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.